Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan berbincang tentang soalan yang saya bagi pada minggu lepas 6.2C yang mana dah hantar itu. Terima kasih saya ucapkan. Yang mana belum hantar dan boleh buat latihan ni dan siapkan ya. So, hari ini kita akan buat sedikit perbincangan dalam video ni dan awak semua boleh semak jawapan masing-masing. Soalan yang pertama, kenal pasti rantau yang memuaskan sistem ketasmaan linear yang diberikan. So, soalan yang pertama, A. Y lagi kecil ataupun sama dengan 1/2x tambah 1. So, dia punya garis lurus adalah ini, Y sama dengan 1/2x tambah 1. Bila lagi kecil, kawasan lorikan berada di bahagian bawah. So, A dengan B ni kita dah boleh ignore sebab A dengan B ni berada di bahagian atas. Dan mustahillah A dengan B tu jadi jawapan dia. Seterusnya, dia kata X lagi besar daripada kosong. Garis lurus X sama dengan kosong berada pada paksi Y. Bila dia kata lagi besar, dia berada di sebelah kanan. So, kita punya jawapan untuk soalan yang pertama adalah C. Untuk soalan B pula, soalan B diberi ketaksamaan X tambah Y lagi kecil sama dengan 1. Ini adalah garis lurus X tambah Y sama dengan 1. Jadi kita punya simbol ketaksamaan adalah lagi kecil, dan bila lagi kecil, kawasan lorikan berada di bahagian bawah. Bila di bahagian bawah, dekat jawapan ni, kita boleh pilih A, C ataupun D. So, B ni kita boleh ignorekan terus. Ketaksamaan yang kedua, Y lagi besar ataupun sama dengan negatif 1. Garis lurus Y sama dengan negatif 1 adalah ni. Dan bila dikata lagi besar, kawasan lorikan tersebut mestilah berada pada bahagian atas. Jadi, yang berada pada bahagian atas sekarang ni adalah A dengan C. Untuk kita tentukan sama ada A dengan C, kita tengok ketaksamaan yang terakhir adalah X lagi besar ataupun sama dengan kosong. Garis lurus X sama dengan kosong berada pada paksi Y. So, bila lagi besar dia berada di sebelah kanan. Jadi jawapan kita adalah C. Untuk soalan C ni pula, kita ada ketaksamaan 4Y tambah X lagi kecil ataupun sama dengan 4. Dan garis lurus 4Y tambah X sama dengan 4 adalah ni. Simbol yang digunakan adalah lagi kecil ataupun sama. Apabila lagi kecil ataupun sama, kawasan lorikan berada di bahagian bawah. Dan keempat-empat A, B, C dan D ni berada pada bawah garis lurus 4Y tambah X sama dengan 4. Jadi, untuk kita tentukan lagi, kita tengok lagi ketaksamaan yang seterusnya. X lagi besar daripada negatif 2. Garis lurus X lagi besar ataupun garis lurus X sama dengan negatif 2 adalah ni. Apabila dia kata lagi besar, dia berada di sebelah kanan. Keempat-empat A, B, C dan D ni berada di sebelah kanan garis lurus X sama dengan negatif 2. Kita belum boleh tentukan lagi yang mana satu jawapan dia kan. So, kita tengok lagi X lagi kecil daripada kosong. X lagi kecil daripada kosong ni berada pada persamaan X sama dengan kosong berada pada paksi Y. Bila dia kata lagi kecil, kawasan lorikan mestilah berada di bahagian kanan. Jadi, B dengan C ni automatik bukan jawapan. Dan seterusnya dikata Y lagi besar daripada kosong. Y sama dengan kosong berada pada paksi X. Dan apabila dikata dia guna simbol lagi besar, jadi kawasan lorikan tersebut berada pada bahagian atas. Jadi jawapan kita adalah A. Terusnya, lorik rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. So, kat sini dia ada beri kita, saya suruh buat soalan B kan, B dengan C. Untuk soalan B ni, dia bagi kita 1, 2, 3 dan 4. Dia bagi kita 4 ketaksamaan linear yang X sama dengan kosong dan Y sama dengan kosong ni normal lah. Yang ni simple. So, untuk Y lagi kecil dari ataupun sama dengan 2/3X tambah 4, ini kita punya garis lurus. Y sama dengan 2/3X tambah 4.
dan simbol yang digunakan adalah lagi kecil. Semestinya bila lagi kecil, kawasan lorekan tersebut berada di bahagian bawah garis lurus tu. So next kita ada X lagi kecil daripada 3. Garis lurus X sama dengan 3 adalah ni. Dan dia kata dia guna simbol lagi kecil. So kawasan lorekan tersebut berada pada sebelah kiri. Dia bukan belah kanan, bukan belah atas, dia adalah di sebelah bawah kan, sini. So dia ada di area dia ni. So next kita tengok balik. Dia bagi kita X lagi besar sama dengan kosong, X sama dengan kosong dipaksi Y. Bila dia kata lagi besar, kawasan lorekan tersebut berada di sebelah kanan. Dan Y lagi besar daripada kosong, Y sama dengan kosong berada pada paksi X. Dan apabila dia kata lagi besar, dia berada di bahagian atas. Jadi jawapan dia adalah kawasan lorekan tersebut adalah berada pada kawasan ni. Okey. Untuk C pula. Untuk soalan C pula, dia ada bagi kita ketaksamaan, dia bagi kita 1, 2, 3 dan 4. Okey, ketaksamaan yang pertama dia bagi Y lagi kecil ataupun sama dengan negatif 1/2X tambah 6. Okey, sekejap. Bila dia guna simbol lagi kecil, so kita cari garis lurus Y sama dengan negatif 1/2X tambah 6 adalah ni. Lagi kecil, kawasan tersebut berada di bahagian bawah. Bahagian bawah. Lepas tu, ketaksamaan yang seterusnya, Y lagi kecil ataupun sama dengan X. Garis lurus Y sama dengan X tersebut adalah ni. Dan simbol yang digunakan adalah lebih kecil ataupun sama. Semestinya kawasan lorekan tersebut berada di bahagian bawah juga. Jadi ni lah. Okay, yang ni kita dah boleh ignore lah. Selain daripada kawasan double tick ni, kita dah boleh ignore. Dah boleh buat tak tahu, buat tak nampak. Ketaksamaan yang seterusnya kita ada X lagi kecil daripada 6. Jom kita cari garis lurus X sama dengan 6 adalah ni. Apabila dia guna simbol lagi kecil, so kawasan lorekan tersebut mestilah berada pada bahagian kiri. Di bahagian kiri kita mestilah ambil ini, dan ini kita dah boleh ignore. Dan Y lagi besar sama ataupun sama dengan kosong, garis lurus Y sama dengan kosong berada pada paksi X. Lagi besar mestinya berada di bahagian atas. Ini adalah kita punya jawapan. Okey, lorek. Buat lorekan. Settle untuk soalan yang nombor 2. Soalan yang ketiga pula, dia suruh lakar dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, saya suruh buat soalan C dan soalan D. Soalan C ni dia bagi 1, 2 dan 3. Dia bagi 3 ketaksamaan. Step yang pertama, daripada ketaksamaan ni awak kena jadikan dia dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Selepas awak jadikan dia dalam bentuk persamaan, awak kena bina jadual nilai untuk awak lukis garis lurus bagi setiap ketaksamaan yang diberikan. Sekurang-kurangnya 2 titik untuk awak lukis garis lurus tersebut. Apabila awak dah settle lukis garis lurus, awak tentukan garisan apa yang awak kena gunakan. Sama ada garisan padu ataupun garisan putus-putus. So kat sini dia guna simbol lagi kecil ataupun sama, lagi besar ataupun sama, dan satu saja lagi kecil. Jadi awak kena ada 2 line, 2 garis padu dan 1 garis putus-putus. Seterusnya awak buat garisan dan tentukan bahagian lorekan di bahagian mana. Untuk soalan ni, saya akan tunjukkan jawapan dia menggunakan aplikasi GeoGebra supaya lebih mudah dan lebih senang untuk awak nampak jawapannya. Jadi, kita punya ketaksamaan yang pertama adalah Y lagi kecil ataupun sama dengan negatif X tambah 8. So, kita just masukkan ketaksamaan berikut adalah Y
lagi kecil ataupun sama dengan negatif X tambah 8. Jadi ini adalah kita punya garis lurus yang pertama. Sekejap. Ini adalah kita punya garis lurus yang pertama. Okey. Yang seterusnya kita ada Y lagi besar ataupun sama dengan negatif 2X tambah 8. Lagi besar ataupun sama dengan negatif 2X tambah 8. So kita just masukkan Y lagi besar ataupun sama dengan negatif 2X tambah 8. So ini adalah kita punya garis lurus yang kedua. Dan kita ada garis lurus yang ketiga adalah X lagi kecil daripada 4. So kita just masukkan juga X lagi kecil daripada 4. Jadi kawasan lorikan biru yang gelap ini adalah jawapan bagi soalan tersebut. So jawapan dia adalah ini. Untuk awak lukis, awak guna kertas graf dan lukis apabila awak dapat point, at least 2 point yang awak dah buat. So ini adalah kita punya jawapan yang biru yang gelap ni. Okay, lorikkan. So settle untuk soalan tu. So next D. D pula kita dibagi, kita ada 1, 2, 3, kita ada 4 ketaksamaan. Jadi kita just masukkan ketaksamaan berikut dalam kita punya aplikasi GeoGebra. Ketaksamaan yang pertama kita ada Y negatif X lagi kecil tapi sama dengan 6. Kita just masukkan Y tolak X lagi kecil atau sama dengan 6. Next kita ada Y lagi besar daripada X, Y lagi besar atau sama dengan X, kan? Jawab soalan dia. Ok, next kita ada Y lagi kecil ataupun sama dengan negatif X tambah 6. Kita ada Y lagi kecil ataupun sama dengan negatif X tambah 6. Dan yang terakhir kita ada Y lagi besar daripada 0. Y lagi besar daripada 0 berada pada paksi X. Y lagi besar daripada 0. So kat sini kita dah dapat jawapan. Yang biru paling gelap itu adalah kita punya jawapan. Sekejap. Tengok bagi nampak lagi. Dah tak boleh move lah. So ini adalah kita punya kawasan lorikan, okay? Ni kita punya kawasan lorikan. So kawasan lorikan kita adalah kawasan ini. Okay, alright, settle untuk praktis sendiri 6.2C. So sekarang kita nak tengok praktis sendiri 6.2D pula. 6.2D, ok. 6.2D saya suruh buat soalan nombor 2, B dan C, dan soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 2 ni disuruh kita tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorit yang diberikan. Untuk kita tulis ketaksamaan ni, kita kena cari dulu persamaan garis lurus yang diberikan ni. Apabila kita dah dapat persamaan garis lurus, next kita tentukan kawasan berlorit tersebut dia berada pada bahagian bawah ataupun pada bahagian atas garis lurus. Baru kita boleh tentukan simbol apa yang kita nak gunakan. Okey. Sekarang ni kita tengok kedua-dua line untuk soalan B ni dia guna garis padu. Bila dia guna garis padu, so kita tahu
kita kena gunakan simbol lagi besar ataupun sama, ataupun lagi kecil ataupun sama saja. Kita tak boleh guna simbol yang lagi besar ataupun lagi kecil. Sebab apa? Sebab ni adalah garis padu, bukan garis putus-putus. Okey, macam mana kita nak cari persamaan garis lurus? Untuk kita cari persamaan garis lurus, awak kena ingat balik formula garis lurus adalah y = mx plus c. Untuk cari M ni, awak kena ada 2 point. 2 point daripada garis tersebut dan guna formula y2 minus y1 over x2 minus x1. Supaya awak boleh dapat M. Untuk C ni pula, C ni adalah y-intercept. Okey, y-intercept. Okey. Ingat balik formula tersebut dan kita tengok balik kita punya soalan. Dekat kita punya soalan ni, first kita nak cari dulu persamaan garis lurus bagi garis lurus ni. So kita akan ambil point ni. Point yang pertama. Ya. Point yang pertama kita ada 0,4 dan ini pula kita ada 3 kosong. So kita dah ada 2 point. Yang pertama 0,4 dan 3 kosong. Kita ada point 0,4 dan 3 kosong. So kita boleh cari M. Y2 4, Y1 kosong, X1, X2 kosong, X1 3. Jadi 4 tolak 0, 4, 0 tolak 3, negatif 3. Jadi kita punya M adalah negatif 4/3. Sekarang ni kita kena cari C dia. C adalah y-intercept. Untuk soalan tersebut, dia punya y-intercept adalah 4 ni, 4. So y-intercept adalah 4. Jadi awak just masukkan balik dalam formula y sama dengan M. M kan? M negatif 4/3. X tambah C. C adalah 4. So dapat persamaan garis lurus yang pertama. Jadi next, awak kena cari persamaan garis lurus yang kedua pula. Untuk garis lurus ni pula. Untuk garis lurus yang kedua ni, kena cari garis lurus yang kedua ni. Macam mana kita nak cari? Kita masih guna point yang sama, 0,4 dan negatif 2, 0. So dia punya point adalah 0,4 negatif 2, 0. Jadi kita boleh cari M. Y2 4, Y1 0, X2 0, X1 negatif 2. So kita boleh buat 4 tolak 0, 4. 0 tolak negatif 2, tolak bertemu tolak jadi tambah. So 4 bahagi 2 sama dengan 2. So kita punya M adalah 2 dan kita punya C, tengok soalan balik, y-intercept adalah 4 sama. Y-intercept adalah 4. So just masukkan dalam formula persamaan garis lurus 2x tambah 4. Jadi kita dah dapat 2 persamaan garis lurus. Yang pertama, y sama dengan negatif 4/3 x tambah 4. Yang kedua kita ada y sama dengan 2x tambah 4. Jadi sekarang ni kita nak tentukan simbol apa yang digunakan. Kita tengok balik tu punya soalan. Dah saya padam dulu. Okey, daripada soalan ni, garis lurus yang pertama, garis lurus yang pertama, kawasan berlorek tersebut berada di bahagian bawah. Kedua-duanya berada di bahagian bawah. Jadi kita tahu apabila dia berada di bahagian bawah, kita akan menggunakan simbol y lagi kecil ataupun sama dengan negatif 4/3 x tambah 4 dan
Di sini ada, ni pun sama, 2x tambah 4. Ok, so kita dah dapat. Jangan lupa kita sebenarnya ada satu lagi persamaan yang kita tak nampak. So ini adalah persamaan kita yang ketiga, berada pada paksi X. Paksi X adalah Y sama dengan kosong, dan kosong berlorik tersebut berada pada bahagian atas. Bila dia berada pada bahagian atas, kita punya persamaan adalah Y lagi besar atau sama dengan kosong. So itu adalah ketiga-tiga ketaksamaan yang mewakili rantau berlorik bagi soalan 2B. Seterusnya kita cari bagi soalan 2C pula. Bagi soalan 2C, cara yang sama, kita kena gunakan 2 point. Jadi point dia adalah, untuk garis lurus yang pendek ni, point yang pertama kita ada 1, 0 dan 0, negatif 1. Jadi kita akan buat, kita akan cari dia punya persamaan garis lurus. Macam kita ada tadi, kita ada 1, 0 dan 0, negatif 1, betul? Jadi kita boleh cari M. Y2 tolak negatif 1 bahagi dengan 1 tolak 0. 0 tolak negatif 1 akan jadi tambah. Jadi tambah 1 per 1, jadi M kita adalah 1. Dan sekarang ni kita dah ada M, so next kita cari dia punya C. Tengok soalan. So C memang dah ada kat sini, kita ada C dia adalah negatif 1. So C kita ada negatif 1. Jadi kita just masukkan dalam persamaan Y, M kita adalah 1 tu I tulis, X tambah C. Ini adalah tolak, so kita akan dapat negatif 1. So ini adalah persamaan kita yang pertama. So seterusnya kita cari pula persamaan kita yang kedua. Persamaan kita yang kedua, kita ada point 30 dan point 0, negatif 2. Jadi 30, negatif 2. Kita ada 30, 0, negatif 2. So kat sini kita boleh cari dia punya M. 0 tolak negatif 2 bahagi dengan 3 tolak 0. 0 tolak negatif 2, tolak bertemu tolak, kena ditambah, so menjadi 2 per 3. Dan C kita boleh tengok balik soalan, dia punya C memang jelas nampak kat sini, kita punya intercept, Y intercept adalah negatif 2. Negatif 2. Jadi kita boleh buat, kita punya persamaan garis lurus tersebut adalah Y sama dengan 2 per 3 X tolak 2. Sekarang ni kita dah ada dua persamaan garis lurus. Kita ada dua persamaan garis lurus. Seterusnya kita tengok pula. Kita boleh tengok pula kat sini. Kita ada, sekejap kita perhatikan dekat paksi Y dan paksi X. Dekat paksi Y ni, dekat paksi Y, iaitu X sama dengan 0, kosong berlorik berada di sebelah kanan kan. Dekat paksi X ni adalah Y sama dengan 0. So sekarang ni kita boleh tentukan simbol apa yang kita nak guna. Jadi kita ada persamaan yang pertama, kita ada Y sama dengan X tolak 1, X tolak 1. Lepas tu kita ada Y sama dengan 2 per 3 X tolak 2. Okey, untuk paksi X kita ada Y sama dengan 0, paksi Y kita ada X sama dengan 0. Betul. Sekarang ni kita nak tentukan simbol apa yang kita nak guna. Kita tengok balik soalan.
Okey, yang pertama, garis lurus yang pendek ni. Kosan lurid berada di bahagian bawah garis lurus tersebut. Bila berada di bahagian bawah, so ni kita akan buat y berada di bahagian bawah lagi kecil atau bersama dengan x negatif 1. Sebab garis yang digunakan adalah garis padu. Untuk garis lurus ni pula, apa persamaan yang kita dapat? So, untuk garis lurus tu, kosan berlurid berada di bahagian atas. Bila di bahagian atas, kita guna y sama dengan y lagi besar ataupun sama dengan 2/3 x tolak 2. So, untuk y sama dengan kosong, y sama dengan kosong, kosan lurid berada pada sebelah kanan. Sorry, maafkan saya. Untuk y sama dengan kosong, kita tengok pada paksi x ni, kosan berlurid berada pada bahagian bawah. So, bila bahagian bawah, kita boleh guna simbol y lagi kecil ataupun sama dengan kosong. Untuk x sama dengan kosong, kita tengok paksi y, kosan berlurid berada pada bahagian kanan. Bila berada pada bahagian kanan, kita boleh guna x lagi besar ataupun sama dengan kosong. So, ini adalah keempat-empat ketaksamaan yang mewakili kosan berlurid tersebut. Okey. Settle untuk soalan nombor 2. So, next. Last kali kita ada soalan nombor 4 ni. Puan Kiran Kaur pergi membeli kain lansir untuk rumah baharunya. Beliau membeli X meter kain lansir bercorak bunga dan Y meter kain lansir bercorak abstrak. Jumlah panjang kedua-dua jenis lansir tidak melebihi 120 meter. Panjang kain lansir bercorak abstrak ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada panjang kain lansir bercorak bunga. Soalan A. Dia suruh tulis dua ketaksamaan linear selain X lagi besar daripada kosong dan Y lagi besar daripada kosong yang mewakili syarat-syarat pembelian kain lansir oleh Puan Kiran Kaur. Okay, step yang pertama, kita kena macam buat table lah. X meter kain lansir bunga. So, X kita wakilkan untuk bunga dan Y kita wakilkan untuk abstrak. Okey. Jadi, kita boleh buat ni, baca soalan balik. Jumlah panjang kedua-dua tidak melebihi. Bila tidak melebihi, dia tak boleh lebih. So, kena kurang daripada 120. So, simbol kurang daripada 120 adalah, jadi ketaksamaan yang mewakili untuk soalan A adalah jumlah X tambah Y tidak melebihi, kena kurang ataupun sama dengan 120. So, dia tak boleh lebih 120, dia boleh sama dengan 120 tapi tak boleh lebih. Tak boleh 121. Itu satu baru satu. Next dia kata, panjang kain lansir bercorak abstrak ialah sekurang-kurangnya 1/3 daripada kain lansir bercorak bunga. So, kena sekurang-kurangnya 1/3. Itu paling kurang. 1/3 tu paling kurang. Bila sekurang-kurangnya, kita akan guna simbol lagi besar ataupun sama. Jadi, ketaksamaan yang kedua kita adalah kain abstrak sekurang-kurangnya 1/3 yang bercorak bunga. So, ni adalah jawapan untuk A. Untuk B pula. Untuk B pula disuruh lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Jadi untuk awak lukis, ikut step yang sama, pilih skala yang sesuai. Sebab ni 120 yang besar. So, skala yang paling sesuai adalah saya rasa mungkin 40 dan mungkin 20. 20 pun okey. Untuk kita lukis jawapannya, saya akan tunjukkan dekat aplikasi GeoGebra macam biasa. Nanti awak semak. Kita punya ketaksamaan yang pertama tadi adalah X. Ini ketaksamaan yang pertama tadi adalah X tambah Y tambah Z lah. X tambah Y kenalah kurang ataupun sama dengan 120.
Okey, tengok. Ini kita punya skala 2. Memang tak nampak lah kalau kita guna skala 2. Sekarang kita guna skala 20. Okey, kalau kita guna skala 20, mungkin kita akan nampak dia punya graf tersebut. Okey, so graf dia berbentuk macam ni. Nampak? Dia guna skala 20. So graf dia y-intercept adalah 120, x-intercept juga adalah 120. Yang kedua, kita ada y lagi besar ataupun sama dengan 1/3x. So, graf yang kedua adalah y lagi besar ataupun sama dengan 1/3x. Okey, so ini adalah graf yang kedua kita. So, selesai. Tapi, kalau awak buat macam ni saja, kalau awak tinggalkan dalam bentuk macam ni, sebenarnya dia betul, tapi dia masih kurang memuaskan. So, untuk lebih memuaskan, awak kena buat persamaan yang seterusnya adalah persamaan yang berada di paksi y. Paksi y adalah x sama dengan kosong. So, jadi awak buat x kena lagi besar ataupun sama dengan kosong. Okey. Apabila awak buat macam ni, barulah awak boleh nampak dengan lebih jelas yang dia punya kawasan berlorik adalah kawasan ini. Kawasan ini ni. Yang segitiga biru yang gelap. Okey. So, settle untuk soalan lukis tersebut. Seterusnya, daripada graf, tentukan panjang maksimum dalam meter kain bercorak bunga. Kain bercorak bunga adalah x. Maksimum x tu ada berapa? Okey. Daripada graf. Okey, maksimum untuk x. X adalah bercorak bunga. So, di x-axis ni, daripada graf ni, kita boleh tentukan maksimum untuk x adalah pada titik ni. Ini yang paling besar untuk x. Okey. Dan kita boleh tengok, awak kena buat line dari sini, awak point kan, dari sini awak tarik, bawa turun ke bawah. So, awak akan dapat sini lebih kurang memang confirm adalah 90. So, jawapan untuk C ni adalah 90. Seterusnya, Puan Kiran Kaur membeli 60 meter kain bercorak abstrak. 60 dia beli untuk corak abstrak. Tulis kat sini 60. Dan 80 corak bunga. Tulis kat sini 80. Adakah pembelian di atas memuaskan sistem ketaksamaan linear yang dibina? Dia tanya, adakah pembelian tu memuaskan sistem ketaksamaan linear yang dibina? Justifikasi jawapan anda. Kena buat justification. Okey. Cara awak nak buat dia adalah awak kena tengok point dia. Awak kena balik kepada graf yang awak dah buat tadi. X adalah 80 dan Y adalah 60. Kita tengok kita punya graf balik. X 80 dan Y 60 dia berada dekat sini. Dia berada dekat sini. Bukan kat sini, kat atas ni. Dia berada kat atas ni. Ni, kat atas ni. Yang di mana point yang berada dekat sini, dia berada di luar kawasan berlorik. Apabila dia berada di luar kawasan berlorik, awak boleh buat justifikasi yang pembelian Puan Kiran Kaur 60 meter kain bercorak abstrak dan 80 meter bercorak bunga ni, dia tidak memuaskan sistem ketaksamaan linear yang dibina. Awak boleh buat untuk soalan akhir sekali D, dia tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Sebab titik 80-60 berada di luar rantau berlorik. Macam doktor tulisan saya.
Buat macam tu lah, berada di luar rantau berlorek pada graf. Okey. So, itu saja. Jadi, awak semak balik awak punya jawapan yang mana dah hantar tu ribuan, jutaan. Terima kasih saya ucapkan sebab dah buat latihan yang saya berikan dan saya amat hargai usaha awak tu untuk buat latihan dan untuk menjadi seorang pelajar matematik yang lebih baik. Okey. Sekian, terima kasih.